Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali belajar. Hari ini kita masih lagi belajar untuk tajuk dalam unit 1. Tajuk kali ini adalah ruang dan masa. Ruang dan masa. Bagi ahli sejarah akan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa ini dikenali sebagai kronologi. Manakala konsep masa pula dibahagikan kepada 3 ruang, iaitu dekad, abad dan alaf. Selain itu, konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman seperti zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Istilah seterusnya ialah dekad, abad dan alaf. Apakah yang dimaksudkan dengan dekad? Dekad merupakan tempoh masa yang dikira dalam lingkungan 10 tahun, dekad 10 tahun. Abad pula bermaksud 100 tahun dan alaf merujuk kepada 1000 tahun. Baiklah, berikut ini merupakan contoh peristiwa sejarah yang ditulis secara kronologi. Maksudnya peristiwa ini ditulis mengikut urutan masa. Secara kesimpulannya, jelaslah ruang sejarah yang luas ini sebenarnya membolehkan ataupun memudahkan ahli sejarah untuk menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial. Baiklah, tajuk yang seterusnya ialah masih lagi unit 1. Tajuknya ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Untuk tajuk ini, murid-murid perlu tahu bahawasanya setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Jadi kajian tentang sebab dan akibat ini memudahkan pemahaman kita terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Ini bermakna setiap peristiwa sejarah dia tak akan berlaku secara tiba-tiba. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku dalam kehidupan ataupun dalam dunia ni pasti berlaku kerana ada sebab dan akibat. Baiklah, di sini Bonda sertakan juga contoh-contoh untuk kaitkan sebab dan akibat yang berlaku dalam setiap peristiwa sejarah. Kita boleh sama-sama lihat dan sama-sama faham contoh yang disediakan ini. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah peristiwa negara kita mencapai kemerdekaan. Sebab dia setelah dijajah begitu lama oleh orang asing, maka timbulnya kesedaran untuk menuntut kemerdekaan. Jadi sebab kesedaran tu maka ada perjuangan dan terhasillah kemerdekaan negara. Jadi ada sebab dan ada akibat. Kesimpulannya, tajuk sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah ini akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta apa kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran daripada peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berikut ini pula merupakan kesimpulan secara keseluruhan bagi tajuk unit 1, iaitu kepentingan ataupun kebaikan kita belajar sejarah. Antara kebaikannya ialah kita dapat membuat penilaian. Penilaian apa tu? Dapat membuat penilaian, dapat mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa, sebab serta akibatnya. Kita juga dapat melahirkan, sejarah ini juga dapat melahirkan jati diri yang tinggi serta membentuk kepribadian bangsa dengan menghapuskan rasa rendah diri dengan bangsa lain di dunia. Dan sejarah juga sebenarnya banyak mengajar kita sikap berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang lagi. Dan akhirnya sejarah ini juga dengan belajar sejarah ni dapat memupuk perasaan untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara, sama ada pemimpin masa lalu ataupun pemimpin masa kini. Jadi ada banyak lagi kebaikan-kebaikan sejarah yang Bonda share dalam slide ni. Harap kamu boleh baca dan faham. Baiklah, sekian dulu untuk sesi pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini memberi banyak manfaat yang berguna kepada kamu semua. Baiklah,
Semoga video ini dapat membantu kamu untuk memahami topik pembelajaran pada minggu ini. Kamu juga boleh merujuk buku teks bagi meningkatkan lagi kefahaman tentang tajuk. Untuk tugasan pula, sila jawab soalan kuis yang telah pun dimuat naik di dalam GC masing-masing.